Ya, bersama kita dalam segmen Pembangunan Masyarakat ya, yang akan kita bincangkan mengenai dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun ini, tahun 2022 ya. Dan kita berbesar hati ya, menerima tetamu kita pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Alifah binti Awang Osman, merupakan Pegawai Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Selamat Hari Raya Aidilfitri kita ucapkan Raya. Alhamdulillah. Sehat ya pada pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Baik, sebelum itu sampai pagi ingin mengucapkan selamat datang. Terima Dan kasih. terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk berkongsi bersama kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah ya, yang menyaksikan sampai pagi untuk hari ini, ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahun inilah, Ya, tahun 2022 Masihi. Jadi untuk itu kita persilakan Mahirah terlebih dahulu untuk bersama dengan tetamu kita, silakan. Ya, dan seperti yang telah pun nyatakan oleh Wali, memang kita ni Hari Keluarga ini mempunyai peranan yang penting untuk kita ni mengetahui lebih lanjut mengenai dengan permasalahan ataupun bagaimana kita ni untuk meningkatkan institusi kekeluargaan ini. Jadi seperti yang kita ni maklum, yang mana Hari Keluarga Kebangsaan jatuh pada hari Ahad ya, pertama bulan Mei. Jadi apakah tema dan fokus sambutan Hari Keluarga Kebangsaan untuk tahun ini, Puan? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. As we know, Hari Keluarga tu disambut setiap hari Ahad pertama pada bulan Mei. So tahun ini, limpas pulang sudah 1 Mei 2022. So alhamdulillah, as we know, hidup berkeluarga ni kita ni tu depending on each other sebenarnya. Dan kita ni realize we cannot do it seorang diri tanpa keluarga ataupun tanpa kawan-kawan. Masih juga kita ni cari keluarga. Betul. Tu. So di sana we depending on each other tu. So di sana kita ni mencari sokongan. Betul. Support, social support, even financial sebenarnya juga if kita ni in the realize. Jadi kalau tadi sama-sama tu, jadi dengan sendirinya kalau ada masalah menimpa, jadi sama-sama boleh menyelesaikannya sama-sama. Jadi di sana nampak tadi ikatan bonding antara keluarga tu. Jadi dipercayai dapat membuktikan sebenarnya if kita in the realize apa jua masalah yang kita ni timpa. So tema ni keluargaku harapanku. Ya. Sanang faham. Yes we know, sanang saja keluargaku harapanku. So slogan ataupun tema sebenarnya yang telah digunakan semenjak Hari Keluarga Kebangsaan mula disambut di negaranya, iaitu semenjak tahun 2012. Jadi tema tu sebenarnya sinonim. Tani sanang saja, sanang faham. Keluargaku harapanku. Mustahil dah ingat tu. Durus. Ada lagu lagi kan? Ya. So, jadi trademark. Jadi trademark. Kita ni kemana-mana pun keluargaku harapanku. Sanang saja kita difaham. Jadi atutah sebenarnya kenapa kita ni memilih tema keluarga harapan kau tu pasal senang. It's easier to understand. Lagi payah dia explain apa. Jadi fokus tadi tema ani dan we jump to fokus sambutan Hari Keluarga pada tahun ini bersama memeduli keluarga. Itu pun senang. Sama-sama kita ni memeduli keluarga kita ni masing-masing. Jadi fokus ini sebenarnya bertepatan dengan situasi yang kita ni hadapi masa ni, situasi pandemik. Ni lagi kita ni menuju ke endemik. Jadi perubahan itu sentiasa kita ni terasa dalam norma baru, new norm yang kita ni buat seharian. Dengan sendirinya keluarga pun mainkan peranan yang penting. Contoh, macam adik kanak-kanak sekolah mesti pakai mask. Scan Bro Health ke mana-mana. So dengan sendiri arah Bro Health itu pun keluarga kita juga tadi masukkan kan. Betul. So family. So di sana kadang-kadang if kita in the realize macam kalau tadi pakai hand sanitizer, tadi ngajar anak kita ni kan pakai hand sanitizer. Kadang-kadang kalau anak ambil data yang setahun 2 tahun atau if in the realize, kalau yang nampak box, ndak kira lah box temperature kah apa, automatik kepala dia macam mana, ndak pun tangannya macam mana. Betul. So jadi nampak itu sudah pendidikan kita ni keluarga secara langsung, indah langsung sebenarnya. Jadi tanggungjawab itu indah kita ni realize yang kita kerajaan inisiatif kerajaan yang seperti penjagaan kesihatan keluarga, even masa belajar online di rumah. Really we understand quite
payahlah sedikit tapi alhamdulillah dengan inisiatif kerajaan, kalau diingat balik kalau online di rumah tu ya Allah. Tapi ialah dengan inisiatif kerajaan itu dengan program vaksinasi kebangsaan, kita ni dah realize dengan bervaksin itu kita ni melindungi keluarga kita ni. So bersama memeduli keluarga. Alhamdulillah ya. Demikian tadi kita telah pun sama-sama sedikit sebab mengetahui berkenaan dengan tema dan juga fokus ya sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada tahun ini ya. Jadi alhamdulillah Mahirah ya, perkongsian sebentar tadi sedar secara tidak sedar ya. Memang banyak cabaran yang kita ni hadapi secara berkeluarga lah ni Mahirah ya. Lebih-lebih lagi dalam musim pandemik COVID-19 ini ya. Ibu bapa dan juga penjaga memainkan peranan yang sangat penting bagi sama-sama memastikan kemaslahatan dan juga kesejahteraan para keluarga ini terus terjaga ya. Pimpinan, didikan, asuhan, ibu bapa banyak membantu institusi keluarga ini ya dalam memastikan akan kesejahteraannya ya. Betul, jadi mudah-mudahan kita ni ya dengan sama-sama memperingati sambutan Hari Keluarga Kebangsaan ini Mahirah ya. Kita ni akan dapat lebih lagi mengeratkan hubungan kekeluargaan tersebut. Betul. Sama seperti tema tadi, keluarga kita ni itulah harapan kita ni. Betul. Bukan sekadar sahajanya kita ni slogan, tetapi perlu diterapkan dalam diri kita ni juga, dan apatlah yang telah dikongsikan tadi, fokus pada tahun ini bersama memeduli keluarga. Baik Puan, apakah konsep sambutan Hari Keluarga Kebangsaan tahun ini? Okey, as we know kita ni menuju ke fasa endemik. Jadi alhamdulillah beberapa aktiviti dan juga inisiatif yang telah dirancangkan berpandukan berdasarkan fokus bersama memeduli keluarga itu telah dirancang, insya-Allah mengikut SOP yang telah dibuat. Insya-Allah program yang dirancang ini sebenarnya sudah bermula pada bulan Mei ya, dan sehingga hujung tahun 2022. Jadi dengan kerjasama bukan saja agensi kerajaan tapi rakan-rakan strategik juga secara pendekatan whole of nation. Jadi bukannya kita ni mengadakan secara bersendirian, kita ni semua the whole Brunei Darussalam ni mengadakan. Antara program yang dirancang dan telah ada yang dijalankan sudah, alhamdulillah hari itu pada 1 Mei ada majlis doa kesyukuran dan bacaan surah Yasin sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pada 29 Ramadan tu, ngam-ngam last day puasa. Okay, baru-baru ini juga ada pelancaran portal daftar kanak-kanak dan orang muda yang memerlukan perlindungan RCYPNP, dan ia di bawah rangka kerja Kebangsaan Perlindungan Kanak-kanak yang dilancarkan masa hari Isnin yang lepas, iaitu pada 16 Mei. InsyaAllah ada juga aktiviti program Forum Keluargaku Harapanku, insyaAllah akan diadakan pada hujung bulan Mei ini dengan kerjasama Al-Hufaz Management. Muktamar antarabangsa Fiqh Al-Usrah, Muafiq anjuran College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, insyaAllah akan diadakan pada 8 hingga 9 Jun. Sama juga bersempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan dengan bertemakan pendidikan agama teras keluarga bahagia lagi sempurna. So di sana pun nampak family itu. Jadi seterusnya ini quite interesting. Ini pun baru juga di insya-Allah mudahan dapat buat diadakan kempen satu keluarga satu pokok. One family, one tree. Wow, kan? Interesting. Maksudnya sana what we harapkan with this campaign ini dengan kerjasama Green Brunei, insyaallah juga akan diadakan satu keluarga tu yang menanam satu pokok di mana tempatnya tu? InsyaAllah nanti akan diumumkan kemudian. Jadi satu keluarga menanam satu pokok. Ini ia punya what we konsepnya. Jadi pokok atau ia tah menjaga, that family tah menjaga. Okay, interesting So jadi ia tah warisan kita ni tu So macam mana kita ni at the same time kita ni juga mengajar anak-anak kita ni menjaga persekitaran sebenarnya. Jadi kadang-kadang kanak-kanak ni bermain di luar ni iski So insyaAllah with that atau konsep aktiviti dapat kita ni sama-sama membuat aktiviti bersama-sama keluarga. InsyaAllah. Jadi at the same time mengajar dorang menjaga kegiatan luar, menjaga alam sekitar. Kan selama ni di dalam rumah. Jadi ini keluar.
keluar daripada atau kepompong kebiasaan kita ni seharian. InsyaAllah juga we will adakan kita ni merancang juga ada festival keluarga dan juga teater keluarga. Ini diadakan sama rakan-rakan strategik dengan kerjasama NGOs lah. Jadi selain aktiviti yang dirancang itu tadi oleh pihak Urustia, kami juga sebenarnya mengajak bersama-sama semua agensi kerajaan, swasta dan juga persatuan-persatuan ataupun NGOs membuat hari keluarga masing-masing. Dan pun secara skala besar, secara skala sederhana pun alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, satu inisiatif yang cukup luar biasa ya, yang telah pun bakal diiringi di dalam sambutan Hari Keluarga Kebangsaan yang akan berlangsung ya dalam sedikit masa saja lagi. Kita lihat aktiviti-aktivitinya bukan sahaja berfokus ya, mungkin secara media sosial ya, ataupun platform online, maksud kita malahan juga melibatkan mereka untuk berkegiatan ya ataupun melakukan aktiviti fizikal di luar. Betul, alhamdulillah. Dan kalau kita bercakap dengan Hari Keluarga Kebangsaan ini, dengan adanya sambutan ini, kadang-kadang ianya memberikan sesuatu peluang untuk kita mengetahui ataupun memberikan kesedaran kita untuk kita mengetahui kekurangan ataupun kelemahan ya di dalam institusi kekeluargaan ini, dapat kita ni sama-sama berkongsi bersama dengan institusi yang lebih pakar untuk menangani ataupun mengatasi masalah-masalah yang sering berlaku di dalam institusi kekeluargaan ini. Jadi mungkin dari pandangan Puan, kenapa berlakunya masalah keluarga ini yang sering berlaku dah? Okey. Ni orang sedangkan lidah lagi tergigit. Semua orang ada masalah sebenarnya. Ganya cara kita ni menangani masalah itu saja barangkali setiap keluarga tu memainkan peranan yang masing-masing sebenarnya. Jadi antara punca yang dikenal pasti masalah keluarga ni berlaku kerana satu, kurangnya pendidikan dan penghayatan agama. Jadi mungkin ia terjerumus kepada gejala sosial yang negatif. Jadi ataupun kekurangan diterapkan keagamaan dalam keluarga itu. And then mungkin juga berlakunya krisis keluarga. Krisis keluarga ni macam indah sefahaman, sentiasa nyorang memikirkan perkara-perkara yang indah baik, nyorang negatif, macam berprasangka buruk. Itu tu sebenarnya punca tu. If kita in the realize, kalau kita ni always bersangka buruk ni boleh menimbulkan syak wasangka yang lebih yang, teruk sebetulnya. Betul. Jadi tapi in the realize, it's just walaupun tadi bercakap sedikit, tapi ia boleh menimbulkan kemarahan. Dengan sendirinya jadi boleh menimbulkan kemarahan. And then kurang selesa dengan pasangan, kurang selesa dengan keadaan di rumah. Jadi di sana kurang kawalan emosi itu pun sebenarnya salah satu punca juga. Jadi kita ni harus bijak sebenarnya. Satu juga peningkatan, if kita in the realize, peningkatan kos hidup ekonomi sebenarnya pun boleh menyebabkan masalah keluarga tu. Mungkin kesusahan mencari pekerjaan, jadi menimbulkan tekanan arah dirinya sendiri ya. Jadi dengan sendirinya emosinya indah terkawal, jadi marah. And then satu juga wujudnya orang ketiga. Orang ketiga ni bukannya macam skandal apa ni, bukannya anak, tapi sebenarnya lurus tu ahli keluarga, mertua, ipar dan adik-beradik apa. Jadi sebenarnya orang ketiga ni ia campur tangan ahli keluarga. Jadi tapi ada yang baik. Kita ni lihat dari segi kebaikannya juga. Tapi kalau kita ni indah pandai mengimbangi, ia boleh jadi sebaliknya. Betul. Jadi ia boleh menjadi puncak. Ada yang bergantung kepada ibu bapanya walaupun ia sudah kahwin. Jadi macam mesti pandai-pandailah mengimbangi. Jadi di sana dapat kita ni rumuskan ibu bapa tu memainkan peranan yang penting. Kita ni mengajar anak kita ni macam mana tadi bercakap sama anak kita ni. Jadi ibu bapa tu role model. So melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi tadi mendidik anak-anak tu, kalau tadi bercakap sama indong kita ni macam mana tadi menjaga indong kita ni, anak-anak will nampak kita ni in the realize. Tapi atutah sebenarnya secara indah langsung tadi ngajar anak-anak. So dalam keadaan macam ni, kita ni berusaha untuk mengelakkan masalah-masalah ni berlaku. Jadi dengan sendiri di sana pastikan anak-anak ni di rumah selesa, dengan persekitarannya. Jangan ada yang sentiasa orang bercakap marah-marah. Jadi kalau sudah
Tani marah-marah sentiasa macam bercakap sama anak Aninda secara berhemah. Dengan sendirinya dorang pun bercakap sama kita ni nyaring tu. So suasana keluarga tu kurang. Suasana keharmonian itu kurang. Jadi satu jua mendisiplinkan anak-anak ni biarlah konsisten. Ini kadang-kadang sekejap boleh, sekejap indah. Jadi di sana anak-anak tu indah indah faham. Kejap bolehnya, kejap indah. So kalau boleh biarlah konsisten. And then juga paling senang amalkan makan bersama. Simple as that. Even makan atau sama-sama duduk without phones, sama-sama duduk, jangan ada telefon sampai ke sireng, iPad sampai ke sireng. Sebelum makan, try to talk to each other. What are you doing today? How's school? You know, kadang-kadang tadi ada masa kan bertanya secara langsung tu. Jadi kalau tadi makan sama-sama tu, dengan sendiri tadi boleh berkomunikasi sama anak-anak. And ibu bapa juga sebenarnya doa ibu bapa ni makbul. Jadi kita ni instead of kita ni macam malam marah-marah anak-anak, doakan sebenarnya anak kita ni tu. Jadi dorang sehat, mempunyai akal yang sempurna, sehat dan juga suka beramal, insya-Allah. Ada di sana memang masa ini tidak dinafikan membesarkan anak-anak dengan keadaan masa ini mencabar dengan segala teknologi Jadi cara kita ni menegur pun biarlah macam orang macam mana how to explain. Okey, contoh kalau kanak-kanak dulu barangkali saya kali kalau kena maraki mata tak diam. Teranah sudah tu. Kenampaikan saja rutan ke sedikit, pembaris kenampaikan. Diam. Kalau masa ni kanak-kanak tadi maraki mata panjana. Kenapa mata mama basar? Kena balasi. Kena balasi balik. So indah lagi orang indah sama. Indah relevan sekarang. Betul. So tani mesti pandai. Kalau maraki mata memang dia faham tapi memang lusir. So di sana I come across with positive parenting. Barangkali sukar kali untuk kita ni mempelajari perkara baru, tapi why not? Kita cari saja positive parenting. Ya macam in a way tadi mengejar anak kita ni tu secara positif, without kemarahan, without tanpa teriak-teriak memarahi. Janganlah kau macam mana. Simple example, kalau kanak-kanak tu membawa minuman, kanak-kanak, 2 years old, 3 years old, membawa minuman, belusir. Okay. So, we know kan tu tumpah. Eventually it will tumpah or ia terabah. Then, why not kita ni agak anak tani tu, explain to her or him, kalau minuman ani tumpah, what will happen? Biar dia berfikir. Macam tu, jenis macam tu. Mungkin barangkali kalau kanak-kanak aktif susah, tapi tadi mesti pandai. Tadi Indong tahu tu, faham anak kita itu. Tumpah. So what happen? Basah baju, basah lantai. So you fikirkan, kalau basah lantai, basah baju, what will happen? Biar ia macam berfikir Jadi dengan sendirinya otaknya tu pun ikut berfikir. Kalau lantai basah terabah. So that is we explain the consequences apa yang dibuatnya tu. Berbeza dengan dulu waktu kita di kecil-kecil dulu berlari dengan gelas. Setelah tumpah kena marah. Barulah kena marah. Baik, sebagai rumusan tajuk kita, masa sebenarnya sangat mencemburu ni. Kalau boleh saya banyak lagi nak bercerita dengan Puan Siti Alifah Tapi tidak mengapa, kita rumuskan tajuk hari ini, saranan dan juga nasihat Puan sendirilah bagi kita ni sama-sama memeduli dan juga menjaga keluarga kita ni. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Hashtag bersama memeduli keluarga. Simple as that. We, as I mention tadi, kita ni hidup bergantung bersama keluarga. Jadi shared responsibility. Sama-sama menjaga keluarga kita ni itu macam keluarga yang sakit, ibu bapa kita ni sakit, sama-sama tadi adik-beradik beda-beda menjaga. Jangan dibebankan kepada seorang saja. Shared responsibility. And also as tadi, walau macam mana sesibuk kita ni pun luangkan masa kita ni sama keluarga. Okay? Communication itu pun penting communication sama anak-anak, macam tadi makan itu pun bercakap sama anak-anak. And last but not least, actually bulan Syawalan itah sebenarnya. If kita ni bulan Ramadan, bulan Syawal itu waktu yang sesuai memupuk kasih sayang antara keluarga. Jadi di sana macam tadi berkunjung sama keluarga, itu sudah nampak kekeluargaan di sana.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa tajuk perbincangan kita pada pagi ini, sambutan Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2022 Masihi yang sama-sama kita ni raikan dan juga peringati kalau di negara Brunei Darussalam setiap minggu pertama di bulan Mei ini ya. Betul. Dan untuk antarabangsa setiap tanggal 15 Mei ya. Apapun mudah-mudahan perkongsian bermakna sebentar tadi dapat diambil baik oleh kita ni berdua, begitu juga untuk penonton-penonton kita ni semua ya. InsyaAllah Puan ada kesempatan dan ada luang masa di lain hari kita akan bersama lagi mungkin berbincangkan tajuk yang lain pula ya. InsyaAllah. Mungkin berkenaan dengan keluarga dan juga masyarakat kita ni ya. Sampai Boleh, waktu itu tiba. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.